Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan buat ahli panel kita serta hadirin yang sudi melapangkan masa. Selamat datang ke forum peranan tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu melalui Google Meet dan YouTube rasmi IPG-KBM. Kami berharap semua peserta dapat memberikan seluruh perhatian sepanjang forum berlangsung. Baiklah, hadirin semua pastinya sudah tidak sabar untuk berkenalan dengan ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel kita yang pertama bukan sahaja cantik bergaya melalui layar skrin ini, malah seorang yang sangat berintelektual dalam berbicara, iaitu saudari Nurul Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Azizi. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik. Ahli panel kita yang kedua pula seorang yang cukup berdedikasi dalam menjalankan tugasnya dan boleh dianggap sebagai salah seorang wanita yang berkerjaya, iaitu saudari Vaisnavi, anak perempuan Arifalagan. Sihat saudari? Sama sejahtera. Sihat. Terima kasih. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, pada hari ini ahli-ahli panel kita akan mengupas topik yang cukup sinonim dalam masyarakat sejak zaman dahulu kala, iaitu peranan tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Fokus perbincangan kita pada hari ini, kita akan membincangkan dan membanding beza peranan dua orang tokoh terkenal, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim dan Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah binti Haji Omar. Sebelum bergerak dengan lebih jauh, elok kiranya kita mengenali dengan lebih mendalam latar belakang kedua-dua orang tokoh. Kerana kata orang, tak kenal maka tak cinta. Baiklah, tokoh yang pertama iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim merupakan seorang anak jati Kelantan dan juga lebih dikenali sebagai tokoh bahasa terulung hingga sekarang. Pada 18 November yang lalu, IPG Kampus Bahasa Melayu amat berbesar hati menerima beliau sebagai ahli panel utama kita untuk program Bicara Tokoh Hari Kurikulum IPG Kampus Bahasa Melayu. Beliau seorang yang sangat berpengalaman dalam menerujui pelbagai persatuan, contohnya Persatuan Linguistik Malaysia selama 18 tahun. Beliau juga pernah menimba ilmu hingga memperoleh ijazah kedoktoran dalam bidang linguistik dari Universiti Ohio dan kini merupakan salah seorang ahli lembaga pengelola DBP. Tokoh kita yang kedua ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah binti Haji Omar, dikenali sebagai pakar Nahu dalam bidang perancangan bahasa Melayu. Beliau telah menyambung pelajaran di beberapa buah universiti, misalnya Universitas Indonesia bagi Sarjana Muda dan Sarjana dalam bahasa dan kesusasteraan pada tahun 1963. Manakala 6 tahun kemudian, beliau memperoleh ijazah kedoktoran dalam General Linguistik dari University of London. Walaupun usia beliau sudah menginjak 81 tahun, beliau masih bergiat aktif memperkasakan bahasa Melayu apabila baru-baru ini beliau dijemput hadir dalam rancangan peka bahasa Encyclopedia of Malay Language and Linguistics Pemartabatan Bangsa dan Tamadun Melayu. Jadi hadirin, ayuh kita bergerak terus kepada soalan pertama dalam forum kita pada hari ini. Ahli panel pertama, bolehkah saudari kupas sedikit berkaitan peranan kedua-dua orang tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sudah sering kali mendengar nama Datuk Dr. Nik Safiah Karim dan Datuk Dr. Asmah Haji Omar sebagai tokoh ilmuwan dalam bahasa Melayu. Okey, mereka ini sudah tidak asing dalam bidang kajian bahasa Melayu. Jadi, berdasarkan daripada biodata yang telah diperkenalkan oleh moderator kita, apakah sebenarnya peranan dan pemikiran mereka dalam memartabatkan bahasa Melayu? Okey, dalam sesi ini, saya akan membincangkan berkaitan dengan persamaan peranan dan pemikiran tokoh-tokoh tersebut dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pertama, Datuk Dr. Nik Safiah Karim dan Datuk Dr. Asmah Haji Omar sangat menitik beratkan penggunaan bahasa Melayu yang tepat ketika berkomunikasi. Di sini, saya ingin berkongsi cerita berkaitan dengan Datuk Dr. Nik Safiah Karim di mana beliau menceritakan bahawa pada suatu hari
pada suatu hari beliau ke kedai untuk membeli barang. Namun demikian, sikap jurujual yang tidak menunjukkan sikap hormat dan sopan dalam berbahasa telah menyebabkan Datuk Dr. Nik Safia Karim tersinggung. Hal ini demikian kerana sikap bahasa jurujual tidak memenuhi sosiolinguistik yang sangat ditekankan oleh beliau. Walhal, penggunaan bahasa Melayu yang betul amat penting ketika berkomunikasi. Kedua-dua tokoh juga memainkan peranan dan pemikiran dalam memastikan masyarakat mempunyai tahap penguasaan bahasa Melayu yang berkesan. Bahasa ini sebenarnya sama sahaja, tetapi ia mempunyai perbezaan dari segi bunyi walaupun binaan ayat dan cara membentuk ayat tetap sama. Hal ini tidak bererti bahawa sekiranya kita menguasai bahasa Inggeris, kita tidak dapat menguasai bahasa Melayu. Hal ini juga dikatakan demikian kerana ianya hanya berbeza dari sudut perbendaharaan kata sahaja. Penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam pelbagai aspek akan mewujudkan sifat kecintaan terhadap bahasa. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih saudari atas perkongsian yang Diserahkan cukup semula kepada bernas sebentar Tuan tadi. Moderator kita. Saya setuju dengan pendapat saudari sebentar tadi berkaitan penggunaan bahasa Melayu yang sangat berkesan dan tepat. Saya masih ingat Datuk Dr. Nik Safia Karim pernah berkata bahawa bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan konsep dan pemikiran yang teknikal ini berfungsi sebagai sarana budaya tinggi dan ada dua perkara utama untuk memastikan penggunaan dan penguasaan bahasa Melayu yang tinggi, iaitu keintelektualan bahasa dan kesempurnaan bahasa. Manakala Datuk Dr. Asma Haji Omar juga pernah menyatakan kegusaran beliau berkaitan penggunaan bahasa rojak dan mencampur adukkan bahasa Melayu dalam kalangan bangsa pada hari ini. Baiklah, kita bergerak kepada ahli panel kita yang kedua, Saudari Vaisnavi. Apakah pendapat saudari berkaitan persamaan lain yang wujud dalam fahaman kedua-dua orang tokoh ini? Dipersilakan. Terima kasih Saudari Fatia. Seterusnya saya akan meneruskan perbincangan dengan menerangkan persamaan antara Profesor Emeritus Datuk Nik Safia binti Haji Abdul Karim dan Profesor Emeritus Datuk Dr. Haja Asma Haji Omar. Antara persamaan yang terdapat ialah penerbitan pelbagai jenis karya berkaitan dengan tata bahasa sebagai rujukan kepada masyarakat. Datuk Nik Safia Karim telah menghasilkan suatu karya utama iaitu Tata Bahasa Dewan. Seterusnya, beliau telah menghasilkan beberapa karya antaranya ialah Bahasa Melayu Tahun 1 pada tahun 1995, Bahasa Melayu Menengah Bawah 1 pada tahun 1996 dan Bahasa Melayu Menengah Bawah 2 pada tahun 1997. Bukan itu saja, beliau turut menerbitkan beberapa kertas kerja. Antara yang terkenal ialah Wira dan Wirawati dalam Kesusastraan Kanak-kanak di Malaysia dan Perkembangan Bahasa Melayu dan Pengajaran Sastra di Malaysia pada tahun 1991. Dari sudut pengkaryaan Datuk Asma Haji Omar, tokoh ini merupakan seorang penulis yang profilik. Beliau menghasilkan puluhan buah buku yang berkaitan dengan bahasa dan linguistik, ratusan makalah dan kertas kerja dan sebagainya yang menerbitkan dalam jurnal tempatan dan antarabangsa sama ada dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris. Bukunya yang pertama diterbitkan pada tahun 1964 dan pada sejak itu hampir setiap tahun ada bukunya yang diterbitkan. Antara bukunya yang terkemuka termasuklah Morfologi Sintaksis Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia 1:Pola 1968, Essays on Malaysian Linguistics, Nahu Melayu Mutakhir 1980, Bahasa dan Alam Fikiran Melayu 1966 dan Bahasa Malaysia Saintifik 1987. Buku-buku ini kesemuanya ditulis hasil daripada penyelidikannya yang meliputi bahasa Melayu, termasuk yang di luar alam Melayu, bahasa-bahasa orang asli, bahasa-bahasa Bumi Putera di Sabah dan Sarawak.
Beliau juga banyak menyumbang artikel dalam jurnal dan penerbitan antarabangsa. Dato' Asma Haji Omar turut menghasilkan buku-buku terjemahan, misalnya Oxford's Advanced Learners Dictionary dan 30 cerita Grimm. Beliau juga banyak menghasilkan artikel tentang bahasa yang sebahagian besarnya diterbitkan dalam jurnal Dewan Bahasa. Itu saja daripada saya. Terima kasih saudari atas idea yang telah disampaikan. Saya setuju dengan saudari, sememangnya terdapat rencam karya yang telah dihasilkan oleh kedua-dua orang tokoh ini untuk terus memperkasakan bahasa Melayu di persada antarabangsa. Sebagai salah seorang pelajar dalam bidang bahasa Melayu, Tata Bahasa Dewan Nukilan Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim merupakan sumber rujukan primer dalam usaha kami menyiapkan tugasan yang telah diberikan oleh pensyarah. Tidak lupa juga, karya Nahu Melayu Mutakhir oleh Datuk Dr. Asma Haji Omar juga sangat membantu masyarakat Malaysia memahami dan juga mendalami berkaitan aspek-aspek berkaitan dengan tata bahasa. Baiklah hadirin, kita kembali semula kepada ahli panel kita yang pertama. Jika sebentar tadi kita membincangkan persamaan antara kedua-dua orang tokoh ini, sekarang bolehkah saudari perincikan perbezaan yang ketara dalam fahaman kedua-dua orang tokoh ini? Dipersilakan saudari. Okey. Okey. Terima kasih kepada moderator kita atas soalan yang diutarakan sebentar tadi. Jadi, saya akan membincangkan sedikit perbezaan antara peranan dan pemikiran Datuk Dr. Nik Safiah Karim dan Datuk Dr. Asma Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Perbezaan pertama yang dapat dibincangkan adalah berkaitan dengan aspek yang ditumpukan oleh kedua-dua tokoh. Dalam hal ini, Datuk Dr. Nik Safiah Karim lebih berfokus kepada aspek sosiolinguistik, manakala Datuk Dr. Asma Haji Omar lebih tertumpu pada aspek linguistik. Minat Datuk Dr. Nik Safiah Karim dalam bidang sosiolinguistik dapat dikaitkan dengan bahasa konteks masyarakat. Beliau turut menerapkan sikap menghayati bahasa melalui struktur bahasa yang diperkenalkan, manakala Datuk Dr. Asma Haji Omar lebih berfokus pada aspek linguistik. Umumnya, para pencipta bahasa semestinya mengenali beliau yang merupakan pakar Nahu Bahasa Melayu dan tokoh terkenal dalam bidang perancangan bahasa. Selain itu, perbezaan kedua dapat dilihat dalam perluasan bidang penyelidikan di mana bidang penyelidikan Datuk Dr. Asma Haji Omar lebih meluas berbanding dengan Datuk Dr. Nik Safiah Karim. Datuk Dr. Nik Safiah Karim telah menerbitkan lebih 35 buah buku berkaitan bahasa yang meliputi 30 buah buku tentang wanita dan 10 buah buku yang dianggap secara langsung dengan bidang bahasa. Di samping itu, terdapat juga tesis yang diterbitkan melalui Dewan Bahasa dan Pustaka. Manakala, bidang penyidikan Datuk Dr. Asma Haji Omar tidak terhad kepada semenanjung Malaysia sahaja. Beliau menjalankan banyak penyidikan tentang bahasa-bahasa orang asli di Sabah dan Sarawak. Beliau telah menghasilkan 40 bahasa terbaik walaupun bahasa tersebut dari berbagai tempat. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada Tuan Moderator. Terima kasih saudari Rabiatul. Betul apa yang dikupas oleh saudari sebentar tadi bahawa Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim lebih memfokuskan bidang linguistik iaitu morfologi maupun sintaksis. Hal ini dapat dijustifikasikan apabila Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim pernah dijadikan sumber rujukan utama oleh Kementerian Pendidikan Singapura dan Brunei untuk menyemak silibus pembelajaran pelajar di sana, penggunaan kosakata dan istilah yang tepat. Melalui usaha tersebut, buku teks seperti buku teks Mekar, Jauhari dan Cekap telah diterbitkan hasil kolaboratif bersama. Manakala kita dapat lihat pula bahawa bidang kajian Profesor Emeritus Asma Haji Omar adalah lebih meluas, iaitu memfokuskan bukan sahaja bidang linguistik, malah beliau merupakan pelopor terawal mengutarakan kajian sejarah asal-usul bangsa dan juga bahasa Melayu dari Kepulauan Nusantara. Hingga sekarang, beliau seringkali terbang ke negeri Sabah dan Sarawak untuk mengkaji dialek dan logat suku-suku khusus di sana.
Baiklah, ahli panel yang kedua, apakah perbezaan lain yang dapat dilihat antara fahaman kedua-dua orang tokoh ini? Perbezaan yang seterusnya ialah Datuk Nik Safia Karim serta rakan-rakan seperjuangannya dalam buku Tata Bahasa Dewan edisi ketiga mendefinisikan morfem sebagai unit yang terkecil dalam bahasa yang mempunyai fungsi gramatis atau menjalankan tugas nahu. Morfem terbagi kepada morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas ialah morfem yang dapat wujud bersendirian manakala morfem terikat hanya wujud bersama-sama morfem lain kerana morfem terikat tidak boleh wujud tanpa kata dasar. Antara contoh morfem bebas ialah rumah, sekolah dan ajar. Perkataan-perkataan ini dapat berdiri dengan sendiri dan dapat mendukung makna yang tersendiri tanpa memerlukan bantuan perkataan atau morfem lainnya. Dalam perkataan tersenyum, memasak dan pengelak pula terdapat morfem terikat bagi setiap perkataan itu, iaitu ter dalam tersenyum, me dalam memasak dan nge dalam pengelak. Morfem-morfem terikat yang tersenarai ini memerlukan kata atau morfem lain untuk mendukung makna. Dalam erti kata yang lain, morfem terikat ter memerlukan morfem senyum untuk menjadikan perkataan tersenyum itu bermakna. Menurut Nik Safia Karim juga, perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata dasar dan kata bentuk terbitan. Kata dasar merupakan bentuk kata terkecil yang tidak menerima sebarang imbuhan, manakala kata bentuk terbitan ialah bentuk yang dihasilkan daripada proses memperluas kata dasar tadi melalui berbagai-bagai cara pembentukan kata. Proses inilah yang dinamakan sebagai imbuhan. Menurut Asma Haji Omar pula, merincikan lagi pembagian morfem atau varian morfem ini kepada dua jenis, iaitu alomorf lingkuan dan alomorf bebas. Perincian ini merupakan perbezaan yang amat ketara dalam perbezaan pendapat dan pandangan kedua-dua penulis. Menurut Asma Haji Omar, alomorf lingkuan adalah alomorf yang wujudnya itu didasarkan pada lingkungan-lingkungan tertentu seperti lingkungan fonologi, lingkungan nahu atau lingkungan leksikal. Salah satu ciri alomorf lingkungan ini ialah saling menyisirkan. Alomorf lingkungan fonologi merupakan alomorf yang wujudnya ditentukan oleh ciri bunyi atau ciri-ciri fonologi yang ada di sekitarnya. Seterusnya, menurut Nik Safia Karim, proses penggandaan dalam bahasa Melayu ialah proses yang menggandakan kata dasar. Dalam proses demikian, kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh atau penggandaan separa. Kata dasar juga boleh digandakan secara berentak iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu. Menurut Asma Haji Omar pula, gandaan adalah kata yang dihasilkan oleh penggandaan. Penggandaan didefinisikan sebagai proses mengulangi sesuatu perkataan seluruhnya atau pada bahagian-bahagian tertentu. Dalam penggandaan pada bahagian-bahagian tertentu, maka pengulangan berlaku pada unsur kata yang berkenaan dan unsur ini merupakan suku kata. Itu saja daripada saya serahkan kepada moderator. Terima kasih saudari. Benar, memang terdapat pelbagai fahaman dan pendapat yang berbeza dapat disaksikan apabila kita membicarakan isu morfologi. Contohnya, dalam penggolongan kata, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia Karim menggolongkan kata kepada 4 jenis utama, iaitu kata nama, kata kerja, tugas dan juga adjektif. Manakala Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar mengklasifikasikannya kepada 3 jenis utama sahaja, meliputi kata nama, kata kerja dan adverba. Selain itu, istilah kata adjektif juga digunakan oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia Karim, sedangkan Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar menggunakan istilah kata sifat. Meskipun terdapat perbezaan dalam sesuatu perkara itu, perselisihan itulah yang membantu kedua-dua orang tokoh ini berbincang dan memilih menyesuaikan penggunaan dalam bahasa Melayu pada masa kini. Baiklah hadirin, selesai sudah kita membincangkan berkaitan perbezaan dua orang tokoh berprestij ini.
Sekarang, saya ingin tanyakan kepada ahli panel pertama tentang sumbangan terbesar yang saudari rasakan telah disumbangkan oleh kedua-dua orang tokoh ini buat negara Malaysia. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, saya mendapati bahawa kedua-dua tokoh ini sangat berkebolehan dan melakukan pelbagai sumbangan terhadap bahasa Melayu. Jadi, pada kali ini pertama, saya akan merungkaikan sumbangan Datuk Dr. Nik Safia Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Beliau menjalankan penulisan buku dan makalah berkaitan dengan isu bahasa dan isu wanita. Di samping itu, beliau turut dikaitkan dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, di mana Dewan Bahasa dan Pustaka mengemukakan pendapat agar Datuk Dr. Nik Safia Karim menulis sebuah buku bagi mengatasi segala ketidakseragaman dalam tata bahasa. Hal ini supaya para pendidik dapat mendedahkan penyeragaman bahasa dengan baik. Sebagai contoh, ejaan prasekolah ia boleh dieja secara prasekolah iaitu secara rapat menjadi satu perkataan, atau sempang sekolah iaitu ia mengandungi tanda sempang di antara dua perkataan tersebut, atau prasekolah iaitu terdapat penjarakan atau membentuk dua perkataan. Ketidakadilan boleh berlaku sekiranya murid-murid mempelajari sesuatu pembelajaran yang kurang jelas. Sumbangan kedua ialah beliau turut melakukan pemantapan dalam sistem bahasa. Hal ini demikian kerana berlakunya pengembangan bahasa Melayu yang melibatkan istilah-istilah baru. Tambahan pula, beliau telah melakukan penyeragaman dan cara menghuraikan sesuatu istilah dengan betul berdasarkan situasi terkini. Ketiga, beliau juga digelar sebagai pakar rujuk dalam bahasa. Hal ini demikian kerana beliau sangat sinonim dalam bidang tata bahasa. Di sini kita dapat melihat bahawa tata bahasa yang ditekankan adalah dalam aspek ayat dan aspek perkataan. Kini, tata bahasa Dewan edisi baru sentiasa menjadi rujukan para ilmuwan bahasa Melayu. Baiklah. Baiklah, kita akan meneruskan pula perbincangan ini berkaitan dengan sumbangan Datuk Dr. Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Okey, beliau menganggotai beberapa jawatan kuasa penting dalam membina bahasa Melayu. Antaranya ialah beliau pernah menjandang jawatan kuasa sebagai Profesor Kerusi Tamadun Melayu, Zakbar, dan pengarah Institut Tamadun Melayu di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak. Sumbangannya sebagai ahli jawatan kuasa terpenting telah meninggalkan kesan dalam memartabatkan bahasa Melayu. Seterusnya, beliau turut melakukan penelitian dalam bidang pendidikan yang merangkumi tata bahasa Melayu dan perancangan bahasa Melayu. Beliau yang merupakan pakar nahu bahasa Melayu dan tokoh terkenal dalam bidang perancangan. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada Tuan Moderator kita. Terima kasih saudari. Saya bersetuju bahawa usaha Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia Karim memperjuangkan hak wanita terutamanya dalam bidang pendidikan merupakan suatu perubahan yang murni buat negara kini. Apabila sekarang pendidikan ini dianggap wajib buat semua lapisan umur. Kita lihat melalui minjah tersebut, tokoh-tokoh hebat yang lain seperti Dr. Wanwar Datul Amani iaitu rakyat Malaysia pertama yang melancarkan satelit pentadbiran NASA ke angkasa lepas. Kita juga dapat lihat kehebatan Dr. Amalina Cik Bakri, salah seorang pakar pelatih bedah sergikal dan trauma di Imperial College Healthcare dan juga merupakan salah seorang penerima United Kingdom Women of the Future Awards 2021. Dan kita juga dapat lihat bahawasanya wujudnya wanita pertama yang pernah dilantik dalam sejarah sebagai Kabinet Bank Negara iaitu Tan Sri Dr. Zati Akhtar, menunjukkan kehebatan impak perjuangan hak wanita dalam pendidikan yang telah diperjuangkan oleh tokoh kita. Baiklah, untuk soalan kita yang terakhir bagi sesi forum ini, saya tujukan buat ahli panel yang kedua.
Saudari, apakah lagi sumbangan lain yang telah diberikan oleh kedua-dua orang tokoh ini dalam memartabatkan bahasa Melayu? Dipersilakan. Okay. Kedua-dua tokoh tersebut telah menyumbangkan banyak sumbangan dalam memartabatkan bahasa Melayu. Dato' Asma Haji Omar memartabatkan bahasa Melayu adalah dengan penyelidikan dalam bidang bahasa. Beliau telah banyak melibatkan diri dalam bidang penyelidikan, khususnya penyelidikan bahasa. Beliau turut menjalankan penyelidikan dalam berbagai-bagai aspek bahasa termasuklah bidang tata bahasa, fonologi, semantik, perkamusan, sosiolinguistik dan perancangan bahasa Melayu. Selain itu, beliau telah membuat penyelidikan terhadap bahasa Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Sumbangan seterusnya adalah dalam pelaksanaan pelbagai projek akademik dan kebahasaan. Selain penyelidikan bahasa, beliau juga menjadi pengarah projek University of Malaya pada 1977 hingga ke 1980. Hasil daripada projek ini, beliau telah menghasilkan beberapa buah buku berseri. Beliau juga telah melaksanakan satu lagi projek iaitu University of Malaya. Projek ini telah menghasilkan buku berseri yang dikenal sebagai Spoken English for Professionals. Seterusnya, beliau telah melaksanakan projek kajian penggunaan bahasa Malaysia di jabatan-jabatan kerajaan, badan-badan berkanun dan kuasa-kuasa tempatan Sarawak. Sumbangan seterusnya ialah penglibatan beliau dalam MABIM. Beliau telah menjadi ahli jawatan kuasa tetap Bahasa Melayu sebelum Majlis Bahasa Indonesia dan Malaysia, iaitu semasa permulaan kerjasama kebahasaan dengan Indonesia yang akhirnya menghasilkan sistem ejaan bersama yang dilancarkan serentak di Kuala Lumpur oleh Tun Abdul Razak, iaitu Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu. Beliau telah menganggotai ahli JKTBM dan serentak dengan itu menganggotai MBIM dan Mesyuarat Eksekutif Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia sebagai ahli majlis dalam kelompok eksekutif. Beliau memberikan khidmat kepakarannya dalam MABIM secara berterusan sebagai anggota majlis dalam kelompok eksekutif yang berkaitan secara langsung dengan pembentukan dan pengumbalan pedoman sistem ejaan bersama pedoman pembentukan istilah yang dilancarkan secara serentak di Kuala Lumpur dan Jakarta pada 30 Ogos 1975. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sumbangan Datuk Nik Safia Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Sumbangan beliau ialah dalam pergerakan wanita. Menurut Datuk Dr. Nik Safia Karim, penglibatan beliau dalam pergerakan wanita bukanlah sesuatu yang baru baginya. Kakak-kakaknya giat aktif dalam pergerakan Women's Institute di Kelantan. Walaupun beliau bukan ahli persatuan tersebut, beliau sering membantu mereka dalam kegiatan mereka. Di sini, beliau mendapat pendedaan awal kepada perjuangan wanita. Dalam perjuangan pembangunan wanita, beliau telah mengasaskan 2 buah persatuan wanita iaitu Pertiwi, iaitu Pertubuhan Tindakan Wanita Islam dan Persatuan Siswaza Wanita Malaysia. Pertiwi ialah ditubuhkan pada 1967 sebagai sebuah pertubuhan berorientasikan projek di mana pelbagai aktiviti kemasyarakatan, keagamaan dan kebajikan berteraskan pendidikan. Program-program Pertiwi diasaskan bagi wanita dan kanak-kanak terutamanya di kawasan pendalangan. Datuk Nik kini menjadi ketua dalam jawatan kuasa induk. Beliau mengalu-alukan wanita muda Islam menyertai Pertiwi dan bersama Pertiwi menjalankan kerja-kerja amal mereka. Sewaktu menceritakan pengalaman bersama Pertiwi, beliau menekankan bahawa asas pendidikan merupakan teras utama dalam perjuangan Pertiwi. Itu saja daripada saya serahkan kepada Tuan Moderator. Terima kasih saudari atas perkongsian sumbangan tokoh-tokoh ini dalam membawa nama Malaysia dan bahasa Melayu ke persada antarabangsa. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, baru-baru ini kita lihat
Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man yang telah menyampaikan ucapan di Persidangan Perubahan Iklim PBB dalam bahasa Melayu. Sungguh bangga dan terharu seluruh rakyat Malaysia apabila bahasa Melayu dikenali di seantero dunia. Baiklah hadirin, dengan berakhirnya soalan sebentar tadi maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Dapat kita simpulkan bahawa tokoh bahasa amat berperanan dalam memartabatkan bahasa Melayu dan usaha ini perlu untuk disambung oleh generasi muda zaman sekarang. Sebelum saya akhiri forum kita, ayo kita dengarkan beberapa rangkap pantun daripada saya. Batang Halban di bawah Kehoma hendak dirikan sebuah taman bahasa kebangsaan milik bersama. Kita ungkapkan sepanjang zaman terbang tempua ke semak berduri, singgah sekali di pohon rumbia. Bahasa kita lambang jati diri, tidak rugi berbahasa Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.